Yo guys, and welcome to my new video. Hari ni is a bit exciting sebab kita ada news mengatakan bahawa Tesla akan masuk secara officialnya menjual kereta diorang dekat dalam Malaysia. Tapi apa buktinya? Sebab kita dah ada clue. Sebelum ni Tesla pernah daftarkan dia punya company dekat dalam Malaysia dan benda tu macam buat financing ataupun accounting. Tapi apa yang kau perlu tahu juga adalah Tesla sudah pun menukar nama company tu menjadi Tesla Sendirian Berhad. Sebelum ni Tesla Service Sdn Bhd. So sekarang dia akan gunakan full nama Tesla tu untuk komersial, untuk jual and untuk servis. Tapi apa reason dia masuk dalam Malaysia ni? Sebelum ni kita cakap pasal Apple kan masuk dalam Malaysia. Apa yang membuatkan Tesla kali ni start untuk invest dekat dalam Malaysia? Kalau ikutkan lobby untuk Tesla masuk dalam Malaysia dah lama dah. Zaman kalau Tesla aku Najib Razak dah ada dah. Dan sekarang barulah dia orang punya decision masuk ke dalam Malaysia. Reason dia senang je and masuk akal nak fikir. Contohnya adalah sebelum ni Tesla mula-mula sekali official region kita ni adalah Singapore. Lepas tu tak lama lepas tu Thailand. Secara logiknya takkanlah orang Singapore kan beli kereta Tesla tak boleh nak masuk Malaysia. Sebab fikir logik lah, kalau kau jual kereta mesti kau ada macam supercharger juga. Sebab Tesla memang terkenal untuk dia punya supercharging network. So dekat sini make sense dia buatkan Tesla tu official dekat dalam Malaysia so that orang Singapore and orang Thailand boleh connected untuk lalu dekat tengah-tengah. Tapi tak adalah nak kata yang Malaysia ni tak ada langsung charger. Even kita punya charging network pun kalau kan dah sangat-sangat kukuh untuk region nak pergi Johor sampailah ke Kedah pun. Sebab kalau tengok dekat sini kita ada Gentari, kita ada apa lagi Shell, kita ada TMB dah masuk, baru je masuk sekarang. And aku suka dengan apa yang TMB buat adalah dia lagi fokus on DC ataupun fast charger instead of pergi dekat charge EV tu yang mula-mula sekali dia fokus adalah AC. Alright, main point yang aku nak cakapkan dekat sini adalah kelebihan bila Tesla masuk dekat Malaysia secara official. Yang pertamanya sudah tentunya kau boleh agak that is harga kereta akan start turun. So kalau kau perasan dekat Malaysia punya grey market ataupun importers, dulu masukkan Tesla harga dia kalau tak silap aku untuk kereta aku tu sendiri harga dia adalah 430,000. So that's pretty expensive. Tapi lepas kerajaan umumkan untuk buatkan dia sebagai macam tax insentif, tak payah bayar tax duty dan sebagainya, orang start beli dan diorang semua ni akan turunkan harga. That's why aku pergi ke arah Tesla sebab kita start dapat tax insentif. Dan aku tak nampak Tesla masa tu dia nak invest masuk dekat dalam Malaysia. So that aku beli untuk explore awal untuk DC charger dan juga AC charger ataupun guna kereta elektrik ni. Untuk orang yang tak tahu macam mana nak centerkan, nak letak Tesla Model 3 ni duduk dalam kategori mana, dia directly compete dengan, kalau Mercedes dia akan lawan dengan C-Class dan kalau BMW dia akan lawan dengan 3 Series. Dia bukan direct pergi dekat division AMG ataupun division M model daripada BMW contohnya. So dia bukan compete ke arah tu. But diorang boleh kejar tau. Cuma lah top speed kadang-kadang Tesla ni tak apa nak tinggi sangat. Kalau kan tak berapa nak jauh pun M Performance and AMG ni tinggal. Dan diorang boleh catch up je. Even Tesla Model 3 tu boleh je kalahkan AMG A45S dan juga BMW M Performance contohnya macam M3 ataupun M4. Alright, aku tak nak cerita pasal tu. That's about harga. Grey importers start turunkan harga. Tu apa yang aku suka tengok sekarang dan sedih juga sebab aku beli harga yang sangat-sangat mahal awal-awal beli kan. So nak buat macam mana, at least korang dah tengok, korang dah tahu, korang dah dapat ilmu untuk guna kereta elektrik dalam Malaysia. Next one adalah sudah tentunya kita akan cakap pasal dia punya charging network ataupun super charging network. So untuk Tesla ni dia tak macam kebanyakan brand kereta elektrik yang dekat luar sana. Tesla sebenarnya dah tahu tau yang korang beli kereta elektrik dia akan less rosak. Dia tak macam kereta lain. So untuk kereta elektrik ni dia basically korang punya phone, korang punya laptop, tak ada banyak sangat masalah and komponen yang bergerak. Yang ada pun cuma motor je and aircon kalau korang perlukan servis. So dekat sini charging network adalah income yang diorang akan dapat selalu. Walaupun korang dah habis beli kereta, dah habis bayar kereta, korang still dapat servis daripada dia. That is dia punya charging network. So that's why kalau korang tengok dekat US, dekat mana-mana negara yang official Tesla, dia akan spend untuk super charging network. Dan orang beli pun kereta Tesla ni khas untuk dapatkan eksklusif Tesla punya charging network. So tak ada kereta lain yang boleh charge. Tapi kalau ikutkan, diorang baru je ubah law and untuk explore dengan lagi mendalam, that is biarkan orang pakai BMW ke Mercedes ke Volkswagen ke start charge guna diorang punya super charging network. Lepas tu benda yang aku sangat-sangat suka, that is Tesla Service. So untuk orang yang tak tahulah kan,
aku sebagai pembeli kereta Tesla yang Great Importers ataupun bukan official Malaysia, aku tak dapat warranty. Tapi once Tesla dah masuk dalam Malaysia, kita akan dapat servis lah. Contoh macam kalau kita pergi dekat dia punya service center, dia orang akan buat checking apa yang perlu, dan kalau perlu tukar ke, perlu ubah ke, perlu servis ke, perlu baiki ke, kita orang akan entitled untuk dapat servis daripada diorang. Cumanya kita orang tak boleh nak ambil warranty daripada diorang. Dan benda ni bukan berlaku dekat negara Malaysia je, dia berlaku dekat luar negara juga. Dan diorang actually buat list kan apa yang kita orang boleh claim untuk diorang punya servis. Contohnya pernah berlaku tau yang mana orang beli kereta Tesla Model Y dan motor tak function, so dia dah bayar full, dealer tu terpaksa beli balik yang dijual tu untuk hantar kereta tu pergi dekat luar negara untuk claim warranty. Kau boleh bayar tak betapa takutnya bila tak ada warranty untuk sebuah kereta elektrik. Dia bergantung pada luck je kita dapat kereta yang elok ataupun tak. Lepas tu kelebihan dia juga adalah, untuk orang yang tak tahu, Tesla ni pun dia ada buat servis untuk insurance. Korang bayangkan insurance yang korang beli tu evaluate kan based on korang punya pemanduan. Selalu bawa cermat, stay 110 km per jam dekat highway, dekat kampung pun tak bawa laju, and then sentiasa pakai signal nak buat turn. So this factor akan buatkan korang punya skor lagi tinggi, so that korang boleh bayar insurance lagi rendah. How low korang punya insurance tu berbanding dengan yang lain adalah kata Tesla 20% sehingga 30% rendah daripada insurance lain. Contohnya macam kereta Tesla ni harga dia adalah 300,000. So korang punya insurance probably harga like 7,000 sampai 8,000 ringgit. So dapat like 20 ataupun 30%, bayar dalam 6,000 ataupun 5,000 sahaja. So that's quite a lot saving kan. So far benda ni hanya ada dekat US dan juga Canada sahaja. Dan kita kena tunggulah benda ni sampai dekat Malaysia and kita boleh guna, and barulah insurans lain start buat benda yang sama. Benda ni lah yang bagusnya ekosistem yang kita tak nampak, yang mana dia jual, dia servis, dia repair, dan dia juga ada jual insurans untuk cover. So that insurans ni akan servis and akan repair dekat dia orang punya service center juga. So dekat sini dia orang buat duit sekeliling korang punya purchase kereta tu. Next, kelebihan dia adalah, kalau korang tak tahu, untuk pengguna kereta Tesla sekarang ni, dia tak boleh officially download map untuk Asia kalau tak minta request update daripada Tesla Singapore. So yang tu kena bayar 200 USD Singapore dollar. So bayangkan dalam RM600 kan untuk dapat update sahaja tau. Autopilot dan FSD adalah dua benda yang berbeza. Autopilot dia basically datang dengan kereta tu secara percuma, tapi FSD ataupun full self driving adalah korang kena bayar tau. Kalau tak silapku dalam untuk UK 13,000 ataupun 16,000 UK untuk dapatkan FSD ni sahaja. So sekarang ni FSD ni tak available dekat Malaysia ataupun luar daripada US ataupun Canada. So hanya dekat American punya country je lah. And aku tak cakap yang benda ni takkan official. Kita kalau boleh nak diorang ataupun Tesla ni belajar macam mana Malaysia punya road. Sebab Malaysia tak macam US. Diorang ada superbike sahaja. Malaysia ni dia ada macam-macam. Dia ada bonggol, dia ada apa lagi, motor, kapcai, lepas tu dia ada orang yang melintas gila babi, lepas tu tiba-tiba kereta yang masuk simpang tak bagi signal. So benda tu dia orang boleh belajar and letak dekat dia punya database untuk buatkan dia punya self driving lagi baik lah, boleh kata macam tu lah. Next one adalah untuk orang yang tak tahu lah kan, Tesla juga dia ada jual Powerwall untuk dia orang punya pelanggan. So untuk orang yang selalu cakap EV ni bukanlah green all the way kan, this is how korang boleh buatkan kau punya source of energy tu lagi green daripada orang yang pakai elektrik daripada TNB contohnya. Tapi TNB pun ada je green punya sources je yang mana korang boleh pilih dan boleh bagi tahu dekat TNB untuk dapatkan source daripada dia orang punya solar sendiri. So far kita tak fokuskan ke arah tu. Tapi Tesla dia bagi option untuk korang beli diorang punya Powerwall untuk letak dekat rumah and charge guna that battery, that solar masuk directly dalam kereta, so that korang punya bill tak kena bayar. Cumanya dekat sini kita tak ada option untuk bagi Powerwall tu untuk masuk dalam grid line, so that TNB kena bayar dekat korang juga bila benda tu support dekat dia orang punya grid. Yelah, aku harap benda tu akan berlaku tak lama lagi. Apa yang aku suka juga adalah korang boleh beli kereta ni dekat dalam website sahaja, ataupun untuk Malaysia probably akan ada exclusive lain kan. Tapi kalau korang tengok luar negara punya cara pembelian dia, korang pergi dekat kereta tu, korang ada kod, buka apps, register, pergi dekat kereta, dah boleh pakai. Dan sales advisor tak ada pun dekat situ. Kau je sambil dekat parking je, bawa balik kereta.
Nampak tak betapa simple and senang? Aku rasa benda ni macam like introvert punya style of selling kan. Macam tu lah. Not just that, bila aku cakap pasal website saja, basically kau boleh custom. So kau boleh custom rim, kau boleh custom seat, kau boleh custom colour. Sebab sekarang aku tak ada pilihan. Kalau ada yang apa yang sampai dekat dalam Malaysia, aku boleh pilih yang tu je. Boleh aku nak custom, tapi kena tunggulah benda tu shipping dekat dalam Malaysia. So that takes quite a bit long untuk sampai dekat dalam Malaysia especially. Alright, tu je lah apa yang aku boleh explainkan dekat korang. Bila once Tesla Sedia Berhad ni masuk secara official and buka kedai dan juga website untuk dijual dalam Malaysia. Dan lepas tu mungkin kau akan cakap juga, aku akan jual ke aku punya Tesla and beli official? Aku akan cakap tak, sebab aku dah letak banyak gila deposit aku just untuk beli kereta tu. So aku still akan dapat servis daripada Tesla juga once dia dah go live. And warranty tu aku tak bimbang sangat, sebab bateri ni usually sangat-sangat susah untuk rosak kalau korang pakai secara proper ataupun jaga betul-betul. And charge guna AC charger je. Jangan ingat perlu charging DC charge hari-hari tau. Agaknya bila Tesla akan start buka dalam Malaysia, expectation aku adalah paling awal pun 2023 akhir tahun. Untuk 2024 sama ada awal tahun ataupun akhir tahun je lah. Tapi kalau ikutkan sekarang ni, Tesla Model Y dah sold out banyak tempat. Dan kita nampak permintaan terhadap Tesla tu sangat-sangat tinggi sekarang sebab harga dia dah start turun tau. Dan semua orang dekat China, dekat US semua macam menggelabah sebab beli pada harga yang mahal. Bayangkan kau dapat delivery hari ni, esok kurang like 20 ataupun 15,000. That's quite a lot untuk sebuah kereta especially. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So keep smiling and I'll see you guys on my next video. Dan kalau kau nak tahu pasal kereta Tesla ataupun kereta elektrik dalam Malaysia, subscribe. InsyaAllah aku akan buat lagi video-video mengenai teknologi kereta elektrik ni. Bye!